Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar para pelajar yang cikgu kasihi? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Tajuk kita pada hari ini ialah tentang aspek seni bahasa di tingkatan 4 untuk prosa moden, novel. Para pelajar akan mempelajari sebuah novel yang bertajuk Jendela Menghadap Jalan. Ini bagi pelajar yang berada di zon 1, iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Mari kita kaji novel ini. Ceritanya tentang apa ya? Jom. Standard kandungan 4.1 iaitu memahami dan mengapresiasi karya sastra. Memahami dan mengapresiasi iaitu menghargai karya sastra. Manakala standard pembelajaran ialah 4.1.1 memahami dan mengapresiasi prosa moden dan prosa tradisional dengan menyatakan respons peribadi yang sesuai terhadap karya. Sini. Seterusnya, objektif pelajaran yang ingin dicapai ialah pelajar dapat memahami petikan novel dengan baik. Maksudnya pelajar tahu jalan cerita novel ini. Dan yang kedua, pelajar dapat menyatakan pendapat mereka tentang novel yang dibaca. Sekurang-kurangnya pelajar boleh menyatakan sinopsis novel. Untuk kriteria kejayaan, pelajar seharusnya dapat menyatakan 3 hingga 4 jawapan berdasarkan petikan dengan tepat. Yang ini merujuk kepada soalan format KSSM, soalan SPM format KSSM, iaitu pelajar dapat menyatakan 3 hingga 4 jawapan ataupun lebih berdasarkan peruntukan markah yang diberi. Kerana soalan 8 bahagian soalan 8 bahagian 1 dan 2 markah keseluruhannya ialah 10. Yang kedua, pelajar dapat menjelaskan 2 peristiwa yang menarik dalam novel yang dibaca. Terpulanglah, mungkin pelajar boleh juga menyatakan 4 peristiwa pada bahagian sinopsis berdasarkan novel yang dibaca. Seterusnya, mari kita lihat sinopsis. Sepatutnya pelajar mesti membaca novel ini. Apabila pelajar mendapat buku teks tingkatan 4, tolonglah baca novel ini secara keseluruhan, iaitu dari kulit hingga ke kulit ini. Berdasarkan gambar di sini, peristiwa-peristiwa seperti peristiwa penculikan, dan juga ada kaitan tentang semangat setiakawan. Mari kita lihat sinopsis. Di sini cikgu bantu pelajar. Jika pelajar dah baca tapi tak faham, macam mana ni cikgu, saya baca tapi saya tak tahu ceritanya tentang apa. Sebenarnya bukan tak tahu, tapi pelajar tidak dapat membina ayat yang baik, yang tersusun untuk menceritakan semula sinopsis novel. Jadi cikgu harap dengan bantuan cikgu ini pelajar mendapat idea bagaimana untuk menceritakan novel ini semula dengan ayat anda sendiri. Baik, untuk bahagian permulaan ataupun eksposisi, pelajar boleh merujuk kepada bab 1 dalam novel ini. Untuk bahagian permulaan, pelajar mesti lihat bab 1. Peristiwanya ialah Lily, seorang pelajar yang berusia 17 tahun yang tinggal di Kuala Lumpur. Dia berpura-pura gembira untuk pulang ke kampung ibunya di Dungun, Terengganu. Lily mengalami konflik dalaman kerana terpaksa mengorbankan cuti sekolah yang ingin dimanfaatkannya bersama teman-teman sekelasnya. Lily menghadapi konflik dalaman, sama ada dia nak ikut cakap ibu dia ataupun dia nak berkeras dengan
rancangan dia, iaitu pada cuti sekolah tersebut dia ingin menghabiskan cuti tersebut bersama rakan-rakan sekelasnya dan ingin menghadiri majlis perpisahan pengetuanya. Okey, dan dia sebenarnya tidak suka pulang ke kampung. Okey, kita tahu keadaan di kampung bagaimana, tak ada hiburan seperti televisyen, Astro contohnya lah. Okey, jadi Lily ni seorang budak bandar. Dia tak suka keadaan di kampung dan dia tahu ibunya pun, hubungan ibunya dengan datuk dan nenek di kampungnya pun tidak baik, tidak rapat. Nah, ibunya ni pun seorang yang berkerjaya, seorang wanita yang berkerjaya, yang sibuk dengan urusan kerja dan jarang pulang ke kampung. Jadi dia nak hantar wakil dia lah, Lily ni, supaya pulang ke kampung menjenguk ibu dan bapanya di kampung. Lily di Dungun, Terengganu. Okey, kita lihat pada perkembangan peristiwa-peristiwanya. Okey, memang agak banyak, bermula dengan bab 2 dan hingga bab yang seterusnya. Okey, yang pertama, peristiwa Lily berkenalan dengan seorang gadis bernama Gita. Okey, gadis India bernama Gita, dan dia juga dalam bas ini juga pertama kali dia terpandang kepada seorang budak lelaki berbangsa Cina, iaitu Daniel. Lily tekun menunggu datuknya bercerita tentang kepentingan susunan rumah dan jendela yang menghadap jalan di kampung Sentosa. Lily ingin sangat tahu mengapa rumah-rumah di kampung itu dibina, jendela ataupun tingkap rumah di kampung Sentosa ni kebanyakannya menghadap jalan. Tapi datuknya masih tidak menceritakan mengapa rumah di kampung itu semuanya jendela ataupun tingkap-tingkap rumah tu menghadap jalan. Datuknya lebih gemar bercerita tentang cara-cara menyembuhkan penyakit secara tradisional dan khasiat serta kehebatan ubat-ubat tradisional yang dicarinya di hutan. Akar kayu, pokok-pokok yang herba dicari oleh datuknya untuk merawat penyakit-penyakit seperti kencing manis, darah tinggi dan gout. Salah seorang pesakit Datuk Lily ialah bapa Daniel. Datuk Lily merupakan seorang pakar perubatan tradisional, pengamal perubatan tradisional. Akhirnya dia juga menghadapi konflik apabila seorang demi seorang pelanggannya memilih untuk menamatkan rawatan dengannya dan memilih kaedah rawatan alternatif. Kan sekarang banyak terdapat makanan kesihatan di pasaran. Jadi orang ramai lebih suka beli makanan kesihatan tersebut dan minum untuk menjaga kesihatan. Jadi mereka dah kurang mengamalkan herba-herba, nak kena rebus, lepas tu minum dan sebagainya. Okey, terdapat juga peristiwa penculikan yang terhadap Lily yang dilakukan oleh Haziq dan Rafiq. Lily telah ditahan dan dikurung di sebuah pondok buruk. Okey, akhirnya Daniel berjaya menyelamatkan Lily. Okey, sebenarnya menengah untuk kurikulum standard sekolah menengah, pelajar-pelajar mesti tahu ataupun berfikir secara kritis berdasarkan peristiwa, contohnya berdasarkan peristiwa penculikan. Mungkin ada perkara yang di sebalik peristiwa ini. Contohnya mengapa Daniel pergi menyelamatkan Lily seorang diri. Mengapa Daniel tidak melaporkan kepada polis, kerana ini kerja polis. Jadi perkara-perkara inilah yang pelajar kena fikir dan berkemungkinan boleh ditanya dalam soalan, kerana soalan secara menghendaki pelajar berfikir secara kritis. Dan soalan tidak secara direct tanya. Soalan 8.1 tu soalan direct, soalan 8.2 itu pelajar perlu berfikir secara kritis. Seterusnya di kampung tersebut juga ada isu pemasangan kubah. Kubah telah dihantar ke kampung itu, tetapi di kampung itu hanya ada surau saja. Jika letak kubah, takut surau tu roboh. Jadi mereka sedang berbincang. Terdapat banyak pendapat dan mereka tidak mahu membina masjid. Jadi bagaimana mereka hendak meletakkan kubah tersebut? Semua ni menjadi isu di kampung Sentosa. Manakala keharmonian di kampung juga terjejas, akibat banyak masalah sosial seperti golongan muda terlibat dengan penagihan dadah,
kes curi dan juga kepincangan institusi keluarga di Kampung Sentosa, keganasan rumah tangga dan sebagainya. Baik, seterusnya cerita menuju kepada puncak ataupun klimaks cerita bahawa Kampung Sentosa gempar apabila berita kehilangan kubah diketahui oleh penduduk kampung. Peristiwa yang paling gempar ataupun menjadi kemuncak dalam novel ini ialah peristiwa kehilangan kubah. Bagaimana kubah boleh hilang? Pelajar bayangkan kubah yang besar, macam mana kubah ini boleh hilang? Siapa yang mencurinya? Akhirnya peristiwa ini bergerak dengan peristiwa Cik Jah akhirnya tampil menceritakan kejadian malangnya secara panjang lebar kepada Kak Mimah dan Nadia. Kak Mimah dan Nadia ini dihubungi oleh Lily yang berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Cik Jah. Anak-anaknya sering dipukul, dia juga terlibat. Jadi semua ini diceritakan kepada Kak Mimah. Dia juga membongkar perbuatan suaminya melarikan kubah. Akhirnya Cik Jah bercerita tentang suaminya. Suaminya lah yang melarikan kubah. Sebelum ni penduduk kampung menuduh Haziq dan Rafiq kerana apabila ada barang hilang je Haziq Rafiq. Barang kecil-kecil ni mungkin mereka ambil lah, tetapi kubah ni yang Seman yang berani mengambil dan melarikannya. Seterusnya cerita sampai kepada bahagian peleraian, iaitu di akhir cerita Lily mencadangkan Haziq dan Rafiq dihantar ke pusat pemulihan akhlak, manakala Pak Seman dihantar ke pusat pemulihan akidah. Terdapat juga peristiwa Daniel mempertahankan bahawa abang kandungnya Sugi tidak bersalah dalam isu pembelian tanah orang kampung. Seterusnya cadangan Lily dan Daniel akhirnya didengari oleh orang kampung. Akhirnya golongan tua di Kampung Sentosa dengar pendapat golongan muda dengan bersetuju untuk membina sebuah masjid di kampung tersebut. Jadi isu meletakkan kubah selesai. Jadi kubah akan diletakkan di masjid. Ibu Lily datang ke Kampung Sentosa untuk menjemput Lily pulang ke Kuala Lumpur. Dia mahu Lily mengikuti majlis perpisahan pengetua sekolah. Baik, pada masa ini Lily baru nampak ibu dan datuknya berbual dengan mesra. Jadi dia rasa gembira lah. Baik, berkait dengan isu pemasangan kubah dan cadangan pembinaan masjid tersebut, pelajar kena fikir mengapa penduduk kampung tidak mahu membina masjid. Jadi mungkin salah satunya ialah orang kampung tidak mahu berlaku perubahan dalam di kampung tersebut. Mereka tidak mahu ada pembangunan, kerana apabila pembangunan berlaku di kampung tersebut, contohnya pembinaan masjid, pembinaan taman-taman perumahan, rumah mereka, keadaan kampung mereka yang asal akan berubah. Jadi inilah yang dipertahankan oleh golongan tua di Kampung Sentosa. Dan di akhir sekali pada bab 36, Lily menerima surat daripada Daniel dan dia tidak sabar-sabar untuk kembali ke Kampung Sentosa semula, untuk bertemu semula dengan rakan-rakan baiknya Daniel, Gita. Daniel dan Gita ni kedua-duanya pelajar universiti. Jadi mereka pemikiran mereka lebih matang. Jadi apabila Lily berkawan dengan Daniel dan Gita, Lily juga berfikiran matang. Jadi kita dapat lihat di sini bagaimana seorang remaja dapat membina pemikiran yang matang. Banyak cara. Salah satunya dengan cara membaca. Yang kedua, berkawan dengan orang yang lebih tua daripada kita, orang yang lebih berpengalaman. Jadi kita akan dapat pengalaman mereka dan menjadikan kita matang. Yang ketiga, melayari internet. Kita boleh mendapat pelbagai maklumat melalui internet. Jadi pemikiran kita akan bertambah matang. Ada lagi. Yang keempat, sebenarnya kita digalakkan mengembara untuk memberi pengalaman baru dan mematangkan hidup kita. Jadi itulah sinopsis novel Jendela Menghadap Jalan. Sekian saja pelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe channel Cikgu ya.
pastikan anda mengambil nota dan juga link quiz di bahagian description video ini. Okay, bye.